Bahasa Inggerisnya kan. Betul kan? Okey. Kenapa layang-layang ni perlu kepada simpulan dan ataupun ikatan? Bila ikat ni dia biasanya akan dinisbahkan kepada tali. Untuk apa? Yang ada pengalaman main layang-layang ni, bagi idea. Kenapa perlu diikat layang-layang? Supaya tak terlepas. Okey. Tak putus. Betul ke? Tak terbang tanpa haluan. Okey. Maka di situlah apa yang disimpulkan memungkinkan kehidupan terarah dan terpimpin. Maka bila membicarakan berkenaan tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan suatu akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang perlu untuk kita fahami bersama-sama insya-Allah daripada awal pertemuan kita, kerana kita akan lihat bagaimana akidah ini merupakan sesuatu yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dan barang siapa yang ingkar kepada at-taghut, wa may yakfur bit-taghut fa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Okey? Maka Allah nyatakan kat situ al-urwah dan juga al-wuthqa adalah suatu simpulan, suatu ikatan yang kalau kita baca wathiqah ataupun wathikah bahasa Melayu ni, nak menggambarkan bukan setakat suatu pernyataan yang ringan, tetapi ia merupakan suatu pemberat kepada apa yang disimpulkan dan juga dinyatakan sebagai ikatan itu tadi. Okey, muslimin dan muslimat dan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita masuk seterusnya kepada akidah berteras al-iman. Biasa kita baca akidah Islamiah, betul? Zaman sekolah menengah dulu ada subjek akidah kan? Betul? Zaman sekarang ni orang panggil apa? Pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Ada part of perbincangan tu adalah akidah, ada ibadah mungkin, dan juga ada akhlak ataupun sirah, okey, dan seumpamanya. So akidah, bila dirujuk akidah ini sebagai suatu perkara yang asas di dalam Islam, maka kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan al-iman. Okey, dan benda ni mungkin dah dibincangkan juga apa yang dimaksudkan dengan al-iman, ataupun kita pernah go through sama-sama. Masing-masing ada usrah kan kat tempat masing-masing. Betul? Okey, dalam usrah pernah bincang hadis 40. Ada kan? Okey, antara hadis 40 tu adalah salah satunya membincangkan berkenaan tentang al-iman, Islam dan juga ihsan. Okey, maka kita nak tengok dan fokus kepada al-iman. Untuk meringkaskan perbincangan, saya merujuk kepada takrif yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim. Ibn Qayyim sebut bahawa al-iman ini, satu, ia perlu kepada ma'rifah. Okey. Dua, ia memerlukan kepada tasdiq. Tiga, ia memerlukan kepada iqrar. Empat, ia memerlukan kepada inqiyad. Lima, ia memerlukan kepada amal. Dan enam, ia memerlukan kepada ad-da'wah ilaih. Ada perkataan yang tak faham. Makrifah faham kan? Ada yang tak faham makrifah? Okey. Tasdiq tak faham juga. Iqrar, so saya akan terangkan yang tak faham. Amal, inqiyad, mungkin ramai yang tak faham. Dia mudahnya sebenarnya. Amal semua faham, dakwah semua faham. Okey? Kita tengok kepada makna. Apa yang diperlukan di dalam menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala perlu didahului dengan makrifah ataupun pengertian mudahnya tahu. Okey? Makrifah ni tahu.
Itu sebabnya bila disebut takrif, ia adalah suatu definisi ataupun suatu usaha untuk memberitahu. Okey. Makrifah kena tahu. Bila kita menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita menyatakan bahawa perlunya seseorang itu beriman, maka dia kena tahu dulu apa benda yang nak dia imani. Okey? So, tahu apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam akad. Bila kita nak berakad, contohnya berjual beli. Kita kena tahu apa benda yang kita nak beli. Kita tahu apa benda yang kita nak bayar dengannya. Okey? Dalam jual beli ni antara syarat-syaratnya mesti ada satu barang dia. Okey? Kemudian ada penjual, ada pembeli. Okey? Begitu juga dalam makrifah. Al-iman ataupun akad kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala perlu didahului dengan tahu apa benda yang nak diakadkan. Yang kedua, tasdiq. Tasdiq dalam pengertian mudah. Pernah jumpa tasdiq? Sifat apa? Benar. Sifat wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiq adalah membenarkan. Setelah mana kita tahu, kita mendapat maklumat, kita ada ilmu ataupun faham berkenaan tentang apa yang nak diimani dan juga diyakini tersebut, maka perlu untuk diselesaikan dengan membenarkan di dalam hati. Okey? Dia tak boleh jadi bila kita tahu yang kita nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nak berakad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba kita tidak membenarkan ataupun rasa ragu-ragu di dalam hati, yang sekaligus dalam keadaan yang berkenaan imannya mungkin tertolak, ataupun akadnya, kalau berakad dengan manusia, akadnya adalah akad yang fasik, okay? Ataupun akad yang rosak. Yang seterusnya ikrar. Ikrar adalah melafazkan. Ikrar, bahasa Melayu pun sebut ikrar juga kan. Ikrar ni apa terjemahan yang paling mudah? Declare. Ikrar lah, faham kan? Ikrar ni maknanya bukannya suatu lafaz yang mudah-mudah, tetapi suatu lafaz yang ada pemberat pada. Maknanya suatu declaration, suatu pernyataan yang tegas. Okey? Dan dalam konteks apa yang dimaksudkan kat sini, contoh ikrar ini adalah dengan melafazkan dua kalimah syahadah. Pernah tengok orang yang baru masuk Islam, majlis apa ni, dia macam meraihkan saudara baru, bukan meraihkan, kira somebody yang nak masuk Islam. Pernah tengok? Ada siapa yang pernah tengok? Tak pernah dekat masjid? Di masjid tak? InsyaAllah semua pergi tengok muka-muka ni, muka-muka masjid. Okay? InsyaAllah mudah-mudahan. Biasanya dibuat kat masjid. Dia tak adalah buat dekat restoran ke dekat masjid. Biasanya dia akan bagi tahu dulu. Okey? Dia dekat dandi lah. Dia akan bagi tahu dulu macam mana tanggungjawab sebagai seorang Muslim, appreciation kepada Muslim ataupun Muslimah yang berkenaan. Kemudian mengajarkan, baca skrip lah, baca skrip untuk syahadah ni macam mana. Okey? Dan kemudian sampai ke peringkat melafazkan syahadah yang berkenaan, yang sebenarnya majlis tersebut sangat-sangat berkesan dan kadang-kadang boleh menyebabkan kita mengalirkan air mata. Sebab kita lahir ni dah nama Ahmad, dah nama Aminur Rashid, dah nama Muhammad, nama Fatimah, nama Aminah, ataupun nama model-model sikit lah, Natasha, Lydia dan yang seumpama dengan. Okey? Tetapi semua Muslim dan Muslimah ni lahir-lahir dah begitu. So kadang-kadang yang nama Ahmad, nama Muhammad ni kurang appreciate akan apa yang dilafazkan dengan kalimah syahadat.